Nama aku Faizal. Orang panggil Pek Jam. Nama Syafiq. Member-member semua panggil Fiku. Orang panggil Ustaz. Nama Anwar. Hobi banyak fikir lah. Tak kakak. Tapi korang dengan kita sekarang dalam cerita lepak kapak. Faham tak? Bulan 2 ke bonus? Oh, upcoming bonus. Aku tengah tunggu. Aku actually ingat 16 bonus masuk. Company Bonus. usually bonus dia for Chinese New Year. Kira Chinese New Year bonus lah. Walaupun aku company Jepun, tapi standard begitu. Kira Jepun ikut Cina Chinese New Year yang pasal. Tanya orang ambil bonus berapa banyak? Ya, tengok macam mana. Ada. Kalau tak ada, tak ada. Tak apa kan. Berapa bulan Berapa bulan? Berapa bulan tu pun tergantung lah. Gantung lah. Habis you bonus berapa you? Aku dengar-dengar lah, tapi Ah. belum confirm. Aku dengar 3 bulan. 1 bulan, 2 bulan. Rezeki dok. Kalau tolak 1 bulan ni, 1 bulan still ada 2 bulan lagi rezeki. Orang kata rezeki apa tadi anak rezeki anak dua kan? Tak ada dua. Kalau kau cakap tu rezeki anak aku, kalau aku ada 10 anak, mana Rezeki tu? juga. Orang akan cakap gitu. Si anak, rezeki si anak. Tapi kalau aku ada 10 anak, macam mana aku nak tanggung? So, Aku pula rasa anak tu memang rezeki. Sebab dalam Al-Quran pun Allah berfirman, "Billahi minasyaitanir rajim, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jadi dalam ayat tersebut Allah katakan, janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana kamu takut miskin. Kami yang akan merezekikan kepada anakmu dan juga diri kamu sendiri. So if you see in this ayat kan, aku rasa kalau ada anak tu rezeki, kalau tak ada anak belum rezeki. Tapi persoalannya tanggungjawab macam mana kita nak melaksanakan. Pasal kalau ada anak, this is rezeki for kamu. That means anak tu boleh jadi sumber rezeki nanti. Anak tu juga boleh jadi doa keselamatan you nanti. Sebab kita tahu ada 3 amalan tu. Kita tahu tiga perkara. Kalau anak Adam meninggal, 3 benda ni je yang akan membantu memberi manfaat kepada anak Adam. Antaranya satu adalah anak yang soleh. Tu anak yang soleh tu adalah rezeki doa untuk orang tua. Cuma aku agree lah tadi. Yang kau cakap apa kalau kalau aku ada 10 anak, okay, let's say aku ada 10 anak. Anak aku baru lahir. Okay, aku ada 9 anak sekarang. Nombor 10 baru lahir. Habis aku duit tak cukup. Finance tak cukup. Habis mana kau cakap tu rezeki aku? Aku tak boleh nak cakap banyak lah sebab aku bagi anak. Tak, ni pandangan pasal dari majority kan cakap macam orang tua selalu cakap, oh ni rezeki kau. Rezeki kau ada anak ni. Tapi bagi aku kadang-kadang bukan rezeki. So kalau kau ada 10 anak, kau kena ingat konteks yang kita hidup dekat Singapore. Okay. Benda semua mahal. Susu, pampers, education. Yang aku dengar daripada aku research sendiri, satu anak can cost kau around $1 million to raise. Kalau kau ada 10 anak, $10 million. Cuma bezanya macam tadi, aku rasa is the financial literacy part lah. Maksudnya kau nak kena tahu menguruskan kewangan dan kau ada tanggungjawab lah. That means you can have 5 anak, you can have 10 anak, even you can have 1 anak. Tapi kalau you tak tahu nak menguruskan, dan kesemuanya pun akan go down the drain. At the end of the day, you do your best, you buat, you usaha. Dan kemudian yang biasa orang cakap duit, tahu duit? kau tahu aku tahu duit lah. Duit. Duit DUIT, doa, usaha. Bukan duit Duit dah, kira duit. Duit. Alamak. Usaha, I tak tahu apa, tawakal. Yang aku rasa istighfar agaknya lah. Pun boleh juga, ataupun doa, usaha itu tawakal. Tak masalah. Bukan istiqomah ke? Yang penting faham yang dah lepas doa, usaha terus tawakal lah. Okay, boleh. Tawakal. Tapi itulah aku cakap. Macam kau cakap kalau okay, aku kasih aku main example. Yes, dulu bila aku dapat first anak aku, cerita kan. First dulu bila aku dapat anak aku first, aku baru dapat rumah. And aku, dia pun nak katakan bukan mewah lah, tapi sedang-sedang lah. So bila anak aku first keluar, yes, hidup aku mula berubah. Dan aku percaya yang anak tu pembawa rezeki. Tapi kalau dari duit atau daripada kegembiraan tu pun boleh jadi rezeki, betul tak? Betul. Rezeki tak terhad kepada anak. Rezeki tu boleh jadi kebahagiaan, boleh jadi ini teman-teman, boleh tak jadi semestinya duit je lah. Yes, rezeki juga boleh jadi ramai yang view kan. Rezeki tak terhad kepada anak saja, sama juga rezeki tak terhad kepada anak-anak. Tapi rezeki juga boleh jadi daripada kasih sayang dan juga kebahagiaan dan ketenangan. Rezeki tu yang lebih penting bukan pada banyaknya, tapi pada berkatnya. At the end of the day, kita should family planning lah, important. Itu yang penting lah. Bagi aku lah, kau tahu gaji kau macam gini, kau ada mampu gini anak. Kau jangan blame kalau kau ada 10 anak, kau cakap, orang kata, agama kata rezeki ni, anak ni pembawa rezeki. Tapi kau tak ada good family planning pun, kau macam kau cakap lah, still go down the drain. Planning is still important lah. Kira macam apa yang kau kata is jangan terlalu tergantung kepada apa keadaan. Tak lah, At dia least nak aku kena rasa, ada. macam kau cakap tadi duit tu, kau doa, kau usaha apa, baru kau yes. tawakal. Jadi Betul. kau jangan serahkan 100% pada kau doa, tapi benda tu kau tak usaha pun tak guna at the end. Dia sama. Kalau kita
ada kereta kan, ataupun ada motor, ada kenderaan, kita nak kena, orang cakap apa, kunci lah. Macam kereta kunci, kalau macam motor tu cash card keluarkan. Okey. Tapi kalau kita tak buat tu, cash card hilang, kereta kena kebas. Itu kira nak tawakal pun sudah salah. Pasal usaha tak buat. Ini sama dulu Rasulullah SAW. Dalam zaman Rasulullah SAW dikatakan bila ada seekor unta ni, dia datang. Ekor unta ni ada para sahabat, dia kata tak apa, aku serahkan kepada Allah, sebab Allah yang menjaganya. Tapi you tak ikat demi unta dia. So Rasul perintahkan ikat dulu unta. Once you dah ikat unta tu, baru you tawakal kepada Allah. That means you kena usaha dulu. Once you dah usaha, you tawakal, the outcome is Allah. Patut tak orang-orang Melayu kita ubah fikiran yang cuma anak sumber rezeki, aku buat baik nanti akan ada rezeki datang. Aku rasa yang paling penting, yang mungkin lah boleh jadi satu buah fikiran bagi masyarakat kita, is simple lah. When you do a mistake, ataupun when something doesn't go your way, you don't salahkan lain. Macam contohnya, ataupun you jadikan sesuatu tu sebagai shield. Contoh lah, saya kata you ada 5 anak dan deep down you know, ataupun you ada 10 ataupun lebih anak, ataupun kadang you ada 1 anak, but then again you know you don't plan, you don't do accordingly, and then things don't go your way. Lepas tu you kasih agama sebagai penutup. Ni rezeki anak, jadi orang tak akan mampu untuk beri nasihat kepada you. So you tutup that tempat. But actually in fact kalau orang cakap macam itu, it's actually orang sayang. Pasal orang sayang lah, orang bilang actually tak boleh cakap macam itu. Anak tu rezeki, anak tu rezeki. Memang betul anak tu rezeki. Dalam pada masa yang sama, kita pun adalah jalankan, kita punya tanggungjawab untuk mendapat rezeki tu. Sebab kalau kita tak buat apa-apa, then it won't come. The same thing macam kau salahkan agama in every sort of thing lah. Pasal misalnya kalau aku cakap, Tuhan suruh aku semayang, aku semayang. Tuhan suruh aku sedekah, aku sedekah. Tapi hidup aku tetap susah macam gitu. Jadi at the end of the day, kau tetap kena usaha, kau kena baru kau berdoa. Yang paling penting bagi aku is usaha tu kena ada. Baru kau doa dan rezeki kau akan terus. Kau tak guna nak kata macam gini, Tuhan terbalikkan sejadah, tapi kau tak ada usaha, duit takkan jatuh tu. Betul. Bagi aku is like that lah. Dan kau jangan salahkan agama bila things don't go your way. Aku dah semayang, aku dah doa, Tuhan cakap anak ni rezeki, tapi aku tetap miskin. Last sekali, you dah doa, you dah usaha, lepas tu you dah tawakal, sekali thing don't go your way. Tergantung kepada masa je. Kadang tak diberikan on the spot. Kita tak tahu for the future, lagi 2 tahun ke, lagi 10 tahun ke. Bagi aku pula, mungkin orang selalu cakap gini, okay, Tuhan, God is the best planner. Cakap, kau nak sesuatu benda gini, kau dah tawakal, kau dah doa, tapi things don't still go your way, mungkin Tuhan have a better plan for you. Tapi mungkin dalam dunia ni kau susah, anak-anak kau tu yang akan doakan kau, bila kau mati tu, itulah mungkin rezeki kau. Aku rasa macam gitulah. Yes. And at the end of the day, it's always good to think good of Allah SWT.